Markus 4. Yesus mula mengajar lagi di tepi tasik Galilea. Orang yang mengerumuninya begitu banyak sehingga dia terpaksa duduk di sebuah perahu di tasik itu. Orang ramai berdiri di tepi tasik. Yesus mengajar banyak perkara pada mereka dengan menggunakan perumpamaan. Dia berkata, "Dengarlah, seorang peladang pergi menabur benih. Semasa dia menabur benih, ada yang jatuh di jalan. Lalu burung datang dan makan habis benih itu. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu yang sedikit tanahnya. Benih-benih ini segera tumbuh kerana kurang tanah. Tetapi apabila matahari naik, tunas-tunas itu layu, lalu kering. Tumbuhan itu mati kerana akarnya tidak dalam. Ada pula yang jatuh di tengah semak berduri. Semak berduri ini tumbuh dan membantutkan tumbuhan tersebut sehingga tidak berbuah. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah subur. Benih-benih itu bertunas, membesar, lalu berbuah. Ada yang 30 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, dan ada yang 100 kali ganda hasilnya." Lalu Yesus berkata, "Jika kamu bertelinga, dengarlah baik-baik." Apabila Yesus sendirian, beberapa orang yang telah mendengar ajarannya datang kepadanya bersama dengan 12 orang pengikutnya. Mereka meminta Yesus menerangkan erti perumpamaan itu. Yesus berkata kepada mereka, "Kamu telah diberikan anugerah untuk mengetahui rahsia tentang bagaimana Allah memerintah. Tetapi orang luar akan mendengar segalanya melalui perumpamaan supaya mereka akan melihat dan melihat, tetapi tidak nampak. Mereka akan mendengar dan mendengar, tetapi tidak faham. Kerana jika mereka memahaminya, mereka akan kembali kepada Allah dan Dia akan mengampuni mereka." Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, "Jika kamu tidak memahami perumpamaan ini, bagaimanakah kamu dapat memahami perumpamaan yang lain? Peladang itu menabur perkabaran Allah. Benih yang jatuh di jalan bagaikan orang yang mendengar perkabaran Allah. Tetapi sebaik saja mereka mendengarnya, iblis datang lalu mengambil perkabaran yang sudah ditabur di dalam hati mereka. Benih yang jatuh di tempat berbatu bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu dan menerimanya dengan sukacita. Tetapi perkabaran itu tidak berakar di dalam hati, sehingga mereka tidak tahan lama. Apabila mereka menderita kesusahan atau penganiayaan kerana perkabaran itu, dengan segera mereka tidak lagi percaya kepada perkabaran itu. Benih yang jatuh di tengah semak berduri bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu, tetapi kekhawatiran tentang hidup, keinginan untuk hidup mewah, dan pelbagai keinginan lain memenuhi hati mereka dan membantutkan perkabaran itu sehingga tidak berbuah. Tetapi benih yang jatuh di tanah subur bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu dan menerimanya, lalu berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali ganda hasilnya." Selanjutnya Yesus berkata, "Pernahkah seseorang memasang pelita lalu meletakkannya di bawah pasu ataupun di bawah katil? Tentu pelita itu diletakkannya di atas kaki pelita. Apa yang tersembunyi akan dinyatakan, dan apa yang dirahsiakan akan didedahkan. Jika kamu bertelinga, dengarlah baik-baik." Yesus juga berkata kepada mereka, "Perhatikanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu gunakan untuk menghakimi orang akan digunakan oleh Allah juga untuk kamu. Malahan lebih berat lagi. Seseorang yang mempunyai sesuatu akan diberikan lebih banyak lagi. Tetapi seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, sedikit yang ada padanya akan diambil juga." Yesus berkata lagi, Apabila Allah memerintah, keadaannya dapat diumpamakan seperti seorang yang menabur benih di ladangnya. Pada malam hari dia tidur, pada siang hari dia bekerja. Sementara itu, benih itu terus-menerus tumbuh dan membesar. Orang itu tidak mengerti bagaimana hal itu berlaku. Tanah itulah yang menumbuhkan tanaman sehingga berbuah. Mula-mula pucuk, kemudian bulir dan akhirnya buah. Manakala buahnya yang masak, orang itu pun mula menuainya kerana musim menuai sudah tiba. Bagaimanakah keadaannya apabila Allah memerintah? Tanya Yesus. Perumpamaan apa yang dapat kita gunakan untuk menerangkannya? Keadaannya seperti berikut. Biji sawi adalah benih yang terkecil di dunia. Seseorang mengambilnya lalu menanamnya di tanah. Beberapa waktu kemudian, benih itu tumbuh
dan menjadi yang terbesar di antara segala tumbuh-tumbuhan. Cabangnya rimbun, sehingga burung datang membuat sarang di bawah keteduhannya. Demikianlah Yesus mengajar dengan menggunakan banyak perumpamaan seperti itu. Dia mengajarkan perkabaran itu sejauh mana mereka dapat mengerti. Dia sentiasa menggunakan perumpamaan apabila mengajar. Tetapi manakala dia sendirian dengan pengikutnya, dia menjelaskan segala-galanya. Pada petang hari itu juga, Yesus berkata kepada pengikutnya, "Marilah kita menyeberang tasik." Sementara Yesus masih di dalam perahu, para pengikutnya meninggalkan orang ramai. Setelah itu, pengikut-pengikut Yesus belayar bersama dengan dia. Ada juga perahu-perahu lain yang belayar bersama-sama. Lalu angin kencang bertiup dan ombak melanda perahu sehingga hampir penuh dengan air. Tetapi Yesus sedang tidur di bahagian belakang perahu itu dengan kepalanya beralaskan bantal. Pengikut-pengikutnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, tidakkah guru peduli? Kita hampir tenggelam." Yesus bangun lalu menengking angin dan berkata kepada ombak, "Diam, tenanglah." Angin pun reda dan tasik menjadi tenang sekali. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Mengapakah kamu takut? Mengapa kamu masih belum percaya kepadaku?" Mereka menjadi sangat takut sehingga mula bercakap sesama sendiri, "Siapakah orang ini? Angin dan ombak pun taat kepadanya."